Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya akan cerita sikit mengenai first aid. Apa itu first aid? Kemudian kepentingan first aid ni, apa objektif dia, barang-barang yang perlu ada dalam first aid. Kemudian CPR. Apa itu CPR? Kenapa kena buat CPR? Bila waktu nak buat CPR ni? Check it out. Okey, first aid ni adalah bantuan adalah pack kecemasan yang mengandungi peralatan dan juga bekalan perubatan. Objektif utama first aid ni, objektif utama first aid adalah untuk mengekalkan keadaan mangsa dalam keadaan yang relax. Maknanya tak terlalu, orang kata tak terlalu cemas lah. Dan objektif utama dia juga adalah untuk memberi jaminan kepada mangsa yang mengatakan bahawa luka dia tu tak berapa parah. Dan kita nak memastikan dia relax. Saya bagi contoh. Contoh, berlaku kemalangan dan kaki orang tu patah sampai terkeluar tulang. Tapi orang tu tak nampak kaki dia. Mungkin dalam waktu tu dia macam bela, lepas tu pening sampai dia tak boleh buka mata dia. Tapi dia still rasa sakit. Mangsa tu still rasa sakit dekat kaki dia. So, apa yang kita kena buat waktu tu, kita pergi dekat dia, kita bagi tahu dia yang kaki dia ni tak teruk mana, cuma patah sikit je, tak teruk sampai terkeluar tulang. Itu adalah objektif utama kita untuk kekalkan mangsa dalam keadaan yang tenang lah. Dan kenapa perlu adanya first aid ni dalam rumah, dekat hospital, dalam bilik, dalam kereta, kenapa perlu ada? Okey, sangat-sangat berfungsi, okey. Adanya first aid dekat keliling kita ni sangat-sangat berfungsi. Kerana apa? Sebab kita tak tahu kecederaan tu ataupun kemalangan boleh berlaku di mana-mana sahaja. Mungkin waktu kita tengah masak, minyak terpercik. Okey, minyak terpercik kena dekat jari kita dan kita time tu kita tak ada first aid. So dekat situ kita dah, orang kata dah boleh membuat tangan kita tu menjadi luka yang teruk. Okey, meninggalkan kesan parut. Lepas tu pula orang kata jangkitan kuman berlaku dekat situ. Daripada benda tak jadi serius, okey, dia jadi serius. Sebab apa? Sebab kita tak ada first aid. Kita tak ada barang yang nak tolong kita, nak tolong orang kata nak kurangkan kesakitan tu. Okey. Sekarang kita pergi kepada kepentingan dia pula. Kepentingan first aid ni pula adalah untuk melakukan pertolongan cemas bagi menghalang kecederaan ringan, bagi menghalang kecederaan yang menjadi semakin teruk. Okey, senang cakap macam ni lah. Masa saya explainkan tadi lah, pentingnya first aid ni adalah untuk mengurangkan kecederaan tu daripada ringan menjadi lebih serius. Itu adalah objektif utama kita. Okay? Selain itu juga, kepentingan first aid ni juga adalah untuk menggalakkan penyembuhan. Okey. Dan sekarang ni kita pergi kepada bahan-bahan atau bahan-bahan, ingat memasak kan Okey. Minta maaf, saja. Sekarang kita pergi kepada peralatan-peralatan basic yang perlu ada dalam first aid. Yang pertama, arm sling ataupun kita panggil kain anduh. Kain anduh ni adalah kain yang kita gunakan untuk mengurangkan ataupun untuk menyokong tangan yang cedera, tangan yang patah. Sebagai contoh. Okey, mai, Syakira. Mai dah. Kain ni macam ni. Macam ni, kan? Saya ambil kain biasa. Okey. Lipat segitiga macam ni. Segitiga macam ni. Okey, mai. Mai. Tengok. Okey. Ambil kain ni. Ni kita dua ni ikat dekat belakang. Kita ikat kain ni dekat belakang dia, dekat leher lah, leher. Okey, tangan ni tangan dia. Masukkan tangan dekat sini. Okey. Untuk kita ikut keselesaan dia lah. Okey. Dia diam lah. Okey, tangan masuk dia lah. Suruh buat. Okey, dia akan jadi macam ni. Tangan dia ni akan jadi macam ni. Okey.
Angkat sikit, angkat sikit. Okey, dia akan jadi macam ni. Nampak? Dia akan jadi macam ni. Okey dah. So bila kita guna kain anduh tu buat macam tu, pergerakan kita dia jadi macam benda tu support lah, benda tu sokong. Tak banyak sangat pergerakan daripada benda serius, daripada benda biasa jadi serius bila kita tak pakai kain tu. Okey, jadi itulah functionnya ataupun fungsinya kain anduh. Kemudian nombor 2, Cataflam. Cataflam ni adalah ubat untuk mengurangkan rasa sakit dan juga regang-regang yang berlaku dekat badan kita. Ataupun nama lain dia disebut sebagai anti-inflammatory ataupun analgesics. Itu adalah nama untuk ubat sakit ni, untuk Cataflam ni. Okey. Dia punya bentuk Cataflam ni mungkin macam ni. Okey, dia macam bentuk pil ni, okey, macam bentuk pil ni, pil biasa, mungkin dalam bentuk ni lah. So apa yang kita buat, buka makan. Dalam beberapa minit mungkin kesakitan tu dia dapat dikurangkan lah. Okay. Dan nombor 3 pula. Nombor 3 ni semuanya, rasanya semua orang tahu. Okey. Nombor 3 ni senang. Nombor 3 plaster. Plaster ni sebut je lah plaster. Semua orang tahu. Even adik saya yang kecil tu, yang tadi tu, kan, dengan anak menakan saya memang tahu plaster. Sekarang ni pun orang guna plaster ni bukan untuk menutup luka-luka kecil sahaja, tapi mereka gunakan plaster ni juga untuk menutup jerawat. Boleh jadi juga. Boleh jadi juga Okey, kawan saya pun macam apa aku cakap ni? Kawan saya pun dia punya jerawat tu orang kata macam jerawat katak kan. So bila jerawat katak jadi besar, kesian lah kat dia kan, malu. So dia guna plaster untuk tutup luka. Sebab apa? Jerawat tu dikira sebagai luka kecil. Dan nombor 4, katembat. Katembat ataupun kapas korek telinga. Rasanya semua orang tahu kapas korek telinga. Function kapas korek telinga ni adalah untuk membersihkan luka-luka kecil yang ada pada diri kita. Contoh, adik saya naik basikal, terpleot, ada luka sikit dekat dia punya siku. Jadi saya akan ambil orang kata kapas ni, saya akan ambil kapas ni. So saya akan cuci sikit-sikit, cuci darah-darah yang ada tu, okey, untuk mengelakkan kuman. Okey, itu adalah function ataupun fungsi ketembat. Okey, nombor 5. Nombor 5 ni ialah paracetamol. Paracetamol ni ialah ubat untuk meredakan rasa sakit. Ubat ni juga fungsi dia untuk mengurangkan rasa panas yang ada pada badan. Bukan, dia senang cakap macam ni. Paracetamol ni ialah ubat untuk kita mengurangkan suhu panas yang ada dalam badan dan juga mengurangkan rasa sakit. Kalau kata kita ada kecederaan, okey, kecederaan. Waktu tu kan kita jadi panik. Kecederaan kita jadi panik. Bila kita panik, jantung kita daripada orang kata bekerja, dia punya kelajuan bekerja untuk mengepam darah tu ke seluruh badan tu biasa. Tapi bila kita dalam keadaan yang cemas, jantung kita tu berdenyut laju dan bekerja lebih masa, orang kata lebih daripada yang normal. So bila berlakunya benda-benda macam tu, sebab itulah orang kata salah satu faktornya kenapa suhu badan kita meningkat daripada normal jadi panas. Okey, dan untuk meredakan tu kita kena guna paracetamol ataupun kita sebut dia sebagai analgesic dan antipyretic drug. Nombor 6, domperidone. Domperidone ni adalah ubat untuk menghilangkan rasa mual, muntah-muntah ataupun kita panggil domperidone ni sebagai anti-emetic drug. Nombor 7. Nombor 7 ialah ubat gamat. Okey. Ubat gamat ni pergi mana-mana kedai memang senang nak jumpa. Kedai runcit, pasar raya besar memang senang nak jumpa ubat gamat ni. Fungsi ubat gamat ni adalah menyembuhkan luka-luka kecil. Cara guna dia, sapukan ubat gamat tu dekat luka-luka tu, insya-Allah lah akan lega. Okey, ubat gamat ni kita guna untuk luka yang kecil lah. Kalau kata luka besar macam kaki terpleot sampai dia punya orang kata apa? Dia punya tulang tu terkeluar, yang tu tak boleh lah guna ubat gamat. Kita kena pergi hospital dapatkan rawatan yang lebih lanjut lah. Okey, nombor 8. Nombor 8 ni ialah betadine. Betadine ni ialah ubat untuk mengubat luka-luka kecil
dan membersihkan luka daripada kuman, daripada terkena jangkitan kuman. Nombor 9 ialah ORS ataupun Oral Rehydration Stat, iaitu ubat untuk mengubat cirit birik dan kehilangan air dalam badan. Sebab tu kalau orang yang cirit birik ni, dia punya muka tu pucat, orang kata tak bermaya, tak ceria. Sebab bila dia cirit, dia mengeluarkan banyak air dalam badan dia. Dan untuk kita coverkan benda tu, kita akan guna ORS. Nombor 10, bandage. Bandage ni adalah pembalut luka ataupun menetapkan sling yang dilakukan dan terdapat dalam pelbagai jenis. Okey, kalau kita search Google sekarang ni pun, kita pergi farmasi, kita akan dapat banyak saiz bandage ni, mengikut pada keperluan kita lah. Kalau kita punya luka tu besar, kita belilah yang besar sikit. Kalau kita punya luka tu tak besar sangat, kecil, sederhana, okey, kita beli yang sederhana juga, mengikut situasi. Okey, sekarang kita pergi kepada nombor 11. Nombor 11 ni ialah Rubicam Cream. Function Rubicam Cream ni adalah sebagai ubat sapu bagi menghilang keradangan otot ataupun sendi. Okey, contoh dia macam ni. Saya sendi saya ni berlaku orang kata kejang. So saya ambil Rubicam Cream ni, saya sapu dekat lengan saya ke, dekat sini ke, mana-mana, dan saya urut, picit-picit, insya-Allah dia punya kejang tu akan hilang. Tu adalah fungsi Rubicam Cream. And then number 12. Number 12 ialah surgical pad ataupun nama lain kita panggil pad dressing. Pad dressing ni untuk menutup luka bagi mengelak jangkitan kuman lah. Untuk menutup luka dan bagi menggalakkan penyembuhan. Dan juga nombor 13. Nombor 13 ni kita panggil tweezer. Okey, tweezer ni apa dia sebenarnya? Tweezer ni alat dia macam ni. Tweezer alat dia macam ni. Nampak ni? Okey, function alat macam ni, dia ada besi, ada plastik, dia macam-macam. Okey, bergantung pada ni lah. Tapi elok kita ambil besi daripada ambil yang ni. Sebab besi tu dia boleh, orang kata, elok sikit lah pada kuman. Dia ada macam, kalau kita kaji sains sikit kan, dekat besi, diorang punya peralatan doktor tu bukan besi semata-mata. Dia ada banyak sebenarnya. Okey, so fungsi tweezer ni adalah alatan yang digunakan untuk mengendalikan objek kecil. Okey, so kata contohlah, kita ambil guna ni kalau dekat rumah, kita guna benda ni untuk ambil kapas, and then kita lap, kita sapu dekat luka kita. Ini adalah function tweezer. Okey, nombor 14. Nombor 14 kita panggil scissor ataupun gunting. Apa function gunting? Selain daripada kita nak gunting kata apa, barang-barang, alatan yang kita nak buat kan, alatan yang kita nak tolong orang, nak cuci luka apa semua tu. Function dia lain apa? Fungsi lain gunting ni adalah mengikut keadaan. Katakanlah kita nampak seseorang tu dalam keadaan yang okey. Mula-mula okey, and then lama kelamaan dia jadi gelabah. Okay, nampak dah kat situ. Dia jadi gelabah. Kemudian bila dia jadi gelabah, dia jadi sesak nafas. Kita tengok dia, kenapa dia sesak nafas? Kita tengok keadaan fizikal dia. Kemungkinan baju dia ketat. So, function gunting masa tu adalah kita potong baju dia ataupun kita potong seluar dia yang kita rasa dia, benda tu memberi kesukaran kepada dia. Itu adalah fungsi gunting. Nombor 15 ialah adhesive tape. Adhesive tape ni senang je. Memang adhesive tape untuk melekatkan pembalut pada luka. Dan nombor 16 ni senang, semua orang tahu. Of course lah, sports kan, kotak first aid tu. Kalau tak ada kotak first aid tu, macam mana kita nak simpan barang-barang semua dalam first aid tu kan? Okay, itu je. Untuk bahan-bahan, itu saja. Dan kita akan pergi kepada langkah seterusnya, iaitu langkah melakukan CPR ataupun disingkatkan sebagai DRSABC. Okey, nanti saya akan terangkanlah kenapa kita guna kod yang tu. Kenapa, apa maksud dia kan. Okey, sekarang kita bercakap mengenai CPR. Apa itu CPR? CPR ni kita guna apabila denyutan jantung ataupun pernafasan seseorang itu terhenti. Macam mana kita nak tahu dia punya pernafasan dia tu terhenti?
Mungkin nak saya bagi contoh. Kita nampak dia pingsan. So apa yang kita nak buat? Pergi dekat dia, kita tengok. Kita dengar lah dia punya nafas tu. Kita rasa dia punya nadi kan, berdenyut ke tak. Dia punya jantung tu berdenyut ke tak. Okey. Bila tak berdenyut, dia berhenti. Time tu lah waktu yang sesuai untuk kita gunakan CPR. Bukan sedang, orang kata apa, bukan CPR ni bukan kita boleh buat macam tu je. Dia ada langkah-langkah dia. Dan dia ada kod international yang kita gunakan untuk kita nak buat CPR ni. Kod tu ialah, kita ada kod D, kod D, R, A, S, B dengan C. Okey, apa maksud D? D tu danger. Okey, R tu respond, tindak balas. S tu ialah shot ataupun jeritan, jeritan meminta tolong. A pula ialah airway ataupun laluan pernafasan. B ialah breathing, pernafasan. Dan C tu ialah circulation, iaitu tindak balas. Kita pergi kepada D dulu. Apa maksud danger? Okey, D tu danger. Bila kita tengok keadaan tu, adakah keadaan itu berbahaya kepada kita? Adakah keadaan itu tidak berbahaya? Sekiranya tempat itu, kita tengok ada orang pingsan dekat situ dan kita tengok dekat tempat itu membahayakan kita dan juga membahayakan mangsa, jadi kita mesti elakkan tempat membahaya tu. Jauhkan pesakit dari tempat berbahaya. Kemudian B, R, respon. Apa respon ni? Tindak balas. Kita tengok pesakit tu, dia ada bagi tindak balas apa-apa tak? Tindak balas yang menyatakan yang dia tu sedar ataupun tidak sedar. Tindak balas yang menunjukkan dia tu sedar. Dan tindak balas yang menunjukkan dia tu dalam keadaan baik. Saya bagi contoh. Orang tu tengah pingsan, so macam mana kita nak kejutkan dia, nak bagi tahu dia, kita nak kejutkan dia, kita nak tahu yang dia ni dalam keadaan sedar ataupun tidak. So cara dia macam ni. Tangan, kita tepuk dia. Jangan tepuk macam ni. Bila kita tepuk macam ni dia sebenarnya sakit sebab tapak kita rata. Okey. Cara kita nak tepuk orang yang pingsan, kita buat tangan macam ni biar ada gelembung macam ni. Okey, ni straight ni kan. Okey, ni straight, ni tangan gelembung ni. Dia ada gelembung macam ni, nampak? Kan ada gelembung ni kan? So bila orang kata apa, ini adalah cara terbaik untuk kita tepuk badan seseorang tu lah. Nak bagi tahu, kita nak tahu dia sedar ataupun tak lah. Cara dia macam ni, kita tepuk bahu dia macam ni. Nampak? Kan kurang sakit dekat situ. Goyang meja. Kan kurang sakit dekat situ. Bila kita guna tapak tangan ni, aku yang buat ni pun sakit. Situ. Lepas tu pula, kita selain daripada guna cara tu, sementara kan kita guna cara tu saja kan, kita juga boleh panggil nama dia. Dekat dengan telinga dia pun ataupun jerit dekat dia. Jerit lah kuat pun bagi dia sedar. Tapi jangan kuat sangat. Nanti dia kena heart attack pula kan. Jerit dia, tanya dia, awak okey ke? Contoh, Man, burung apa tu Man? Man, burung apa tu Man? Kejut dia macam tu. Kita nak tahu respon yang dia bagi dekat kita. Okey. Seterusnya menjerit. Okey, jerit tadilah yang saya cakap short. Jerit. Jerit apa ni? Bukan jerit yang main-main. Okey, fungsi jerit dekat sini ialah kita jerit meminta tolong. Contohnya kita dengan mangsa. Okey, mangsa tengah pingsan and then kita dah alihkan dia daripada tempat bahaya. Kita dah tengok tindak balas dia, no respon. Kemudian kita jerit. Jerit minta tolong dekat orang. Jerit minta tolong, suruh orang tu buat apa? Suruh orang tu call ambulans ataupun call pihak hospital untuk datang dekat situ untuk tolong apa yang berlaku dekat situ lah. Okey, kemudian kita pergi kepada airway. Airway ni apa? Airway ni ialah laluan pernafasan. So macam mana kita nak check laluan pernafasan ni? Kita kena buat 3 benda ni kalau kita nak check. Kita dekatkan pipi kita dekat mulut mangsa dan juga hidung mangsa. Kita buat 3 benda. Melihat, mendengar dan juga merasa. Apa dia ni? Kita melihat ke dada dia. Masa kita dengar, masa kita dekatkan pipi kita dekat mulut mangsa dan juga hidung mangsa, kita make sure kita punya mata tu tengok dia punya dada. Sebab apa? Sebab kita nak tengoklah sama ada dia bernafas ke tak. So bila kita bernafas kan, dada kita akan naik sikit. Daripada situ kita tahu, okey dia ni bernafas, okey dia ni tidak bernafas. Dan kita mendengar. Kenapa mendengar? Kita mendengar
masa tu dia bernafas tak? Dengar tak macam ada orang nafas sekat-sekat ke? Tu adalah mendengar. Kemudian kita merasa. Kita rasa tak ada orang menghembus nafas dekat pipi kita. Katakanlah kita tak rasa, okey? Kita tak rasa benda tu. Okey, kita tak rasa benda tu. So apa yang kita kena buat? Berapa saat kita nak check benda tu? Okey, waktu kita nak buat proses tadi tu, kita akan ambil masa dalam 5 hingga 10 saat kita nak check. Okey, sekiranya 5 hingga 10 saat tu tak ada apa-apa orang kata tindak balas, apa yang kita perlu buat? Kita perlu buat ni, picit hidung mangsa. Picit hidung mangsa macam ni. Picit kuat-kuat sampai kita rasa angin tak keluar daripada hidung. Kemudian kita tarik nafas kita kuat-kuat, kita hembus dalam mulut mangsa sekuat-kuatnya. Okey. Setiap hembusan kena buat 2 saat. Okey. Setiap hembusan kena buat 2 saat. Dan seminit kita kena buat 2 je. Sebab apa seminit kena buat 2? Saya tak faham lah. Kena buat 2 kali sahaja dalam seminit. Kenapa? Okey, sebab kita nak bagi tenaga dekat diri kita. Sebelum kita tolong orang lain, kita kena tolong diri kita sendiri. Kalau kata kita berusaha keras, tarik nafas kuat-kuat, hembus nafas kuat-kuat masuk dalam badan mangsa kan, tapi diri kita tak jaga, benda tu bagi masalah balik kepada kita. Masalah apa? Mungkin kita rasa susah balik dekat kita lah, susah sikit nak bernafas. Tenaga kita habis. Takut masalah tu datang pada kita pula. Okey. Kemudian kita pergi kepada circulation. Okey, kita pergi kepada circulation. Circulation tu ialah peredaran darah. Kalau waktu kita buat CPR tu kan, tak ada tindakan. Contohnya batuk. Lepas tu dengar pernafasan normal. Lepas tu tindakan-tindakan yang lain kalau tak ada, apa yang kita buat? Okey, kita letakkan tangan kita. Okey, tangan kita dekat dada. Dekat ni dada. Bukan sini. Dekat sini ada apa? Dekat hulu hati. Kita letakkan tangan kita dekat hulu hati. Kita tekan 30 saat. 30 saat iaitu 30 kali dalam waktu 2 minit. Okey. Tekan 30 kali 30 kali 2 minit. Kita kena buat itu sampai masa tu sudah, sampai bantuan asas tadi. Okey. Dan ini adalah langkah-langkah CPR. Itu saja daripada saya. Bye. Assalamualaikum.